Dalam video kali ini, kita nak buat analisis prestasi top 6 EPL dan juga pasukan Aston Villa dengan pasukan Newcastle. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So, dalam video kali ini kita nak buat analisis top 6 EPL bersama dengan pasukan Aston Villa dengan pasukan Newcastle. Pasukan top 6 aku masukkan dalam EPL adalah pasukan Liverpool, Arsenal, MC, Spurs, Manchester United dengan pasukan Chelsea. MU dengan pasukan Chelsea tu kau ada point termasuk dalam video ni, bukan Newcastle dengan Aston Villa. Tak tahulah kan, kita buat analisis je lah. So dalam video kali ni kita nak rate prestasi pasukan setakat half season. Kita nak rate transfer yang mereka dah beli, adakah berjaya transfer window mereka. Dan kita nak tengok pemain terbaik, pemain terburuk dan pemain yang unpredictable. Maksudnya dia ni orang tak jangka dia ni akan perform tapi tiba-tiba dia perform. Dan kita nak tengok pemain yang patut dia beli Januari nanti dan pemain patut dia jual waktu Januari nanti. So kita mulakan dengan pasukan Arsenal dulu. Kita mulakan dengan transfer window lah. Transfer window untuk Arsenal pada musim ni, waktu sama lepas Arsenal telah dapatkan beberapa player, contoh macam Kai Havertz daripada pasukan Chelsea, Joran Timber daripada pasukan Arsenal dan pembelian besar mereka iaitu Declan Rice daripada pasukan West Ham. Untuk rate transfer window untuk Arsenal pada kali ni aku bagi 7/10. Lagi 3 tu tak dapat bukanlah disebabkan Arsenal tak pandai beli pemain, tapi itulah mereka tak ada luck. Baru beli Joran Timber tiba-tiba kena ACL, tak boleh pakai. Tapi setakat pemain ada beli oleh pasukan Arsenal iaitu Declan Rice termasuk Kai Havertz, Dodo berjaya perform dan berjaya bagi sumbangan dekat pasukan Arsenal. So itulah sebab aku bagi 7/10. Dan best player untuk pasukan Arsenal aku letak tak lain tak bukan Declan Rice, defensive midfielder pasukan Arsenal. Pemain yang paling konsisten untuk Arsenal musim ni, bukan setakat untuk Arsenal, untuk dalam EPL musim ni. Dan worst player aku rasa mungkin tak ada, tapi kalau kita nak letaklah antara semua orang, mungkinlah Aaron Ramsdale. Tapi bukanlah disebabkan performance dia worst, tapi disebabkan performance dia tak sebagus musim lepas lah. Disebabkan dia kalah compete dengan David Raya. Tapi setiap kali main dia boleh perform juga. Pemain yang unpredictable musim ni untuk pasukan Arsenal, aku letak Kai Havertz. Sebab Kai Havertz dekat pasukan Arsenal lah, mula-mula dia main dekat pasukan Arsenal, ramai betul nakkan Danny Field dekat pasukan Arsenal. Sebab kita semua tahu yang Havertz ni adalah sejenis pemain yang kita sendiri tak tahu apa posisi asal dia. Walaupun kalau kita tengok atas kertas, posisi asal dia adalah attacking midfielder lah. Tapi kalau tengok dia main kat atas padang, kadang-kadang main sebagai striker, kadang-kadang main attacking midfielder, winger boleh main, center midfielder pun boleh main. Walaupun agak struggle bersama pasukan Arsenal waktu awal season, tapi setakatlah Kai Havertz dah berjaya perform dan dah start dapat confidence dekat pasukan Arsenal. Bukan start dapat confident, dia juga telah skor beberapa gol untuk pasukan Arsenal. Setakatlah dalam semua competition, Kai Havertz dah berjaya main 25 kali untuk pasukan Arsenal dan dah berjaya skor 5 gol dan buat 1 assist. Dan pemain patut Arsenal beli waktu Januari ni, aku letak tak lain tak bukan adalah seorang striker nombor 9. Sebab kita dapat nampak Arsenal selalu buntu untuk mencarikan gol walaupun mereka ni ada banyak chance dalam kotak penalti. Sebab kita tahu Jesus adalah seorang pemain bagus, tapi daripada segi converting chance, Jesus bukanlah seorang striker yang pasukan Arsenal cari. So mungkin Arsenal boleh go untuk dapatkan seorang striker nombor 9 yang betul-betul tajam dalam kotak penalti. Kalau mereka dapat seorang nombor 9 betul tajam, contoh macam Ivan Toney ke ataupun Victor Osimhen ke, mungkin chance mereka untuk menang EPL lagi besar. Dan satu lagi, Arteta akan ada advantage daripada segi kepelbagaian taktik. Sebab kadang-kadang dia boleh gunakan Jesus kalau Arsenal nak main false 9. Kalau dia nak main Darren nombor 9, dia boleh letakkan striker baru yang Arsenal beli tu. Pemain yang Arsenal patut jual aku rasa adalah Eddie Nketiah lah. Sebab lah ni harga dia pun tengah ada lagi. Dan nampak macam Arteta memang tak mau pakai dia. Lah ni kelab macam Crystal Palace, kelab macam Bournemouth semua nak beli dia. Dan kalau Arsenal dapat jual dengan harga 40 juta memang cukup-cukup untung lah. Dapat jual academy player yang mereka tak mau pakai dengan harga 40 juta. Dari prestasi mereka berdasarkan musim lepas, prestasi Arsenal musim ni still konsisten. Aku bagi 9/10. Kita masuk untuk pasukan Liverpool pula. Transfer untuk Liverpool aku bagi 7/10 juga. Boleh kata kebanyakan player-player Liverpool beli semua function lah. Contoh macam Szoboszlai, Endo sekalipun perform, Gravenberch mula dah dapat rentak. Tapi McAllister walaupun dia skor gol cantik untuk pasukan Liverpool, kita tak dapat nafikan lah performa McAllister waktu first half season. Dia tak adalah mengecewakan, tapi tak seperti yang kita harapkan lah macam dia dekat Brighton dulu. Tapi still okay. So itulah sebabnya aku letakkan 7/10. Dan pembelian Endo lah, walaupun mula-mula kita dapat nampak Endo ni macam pembelian panik je, tapi lah ni kita dah dapat nampak Endo ni dah start gel dengan pasukan Liverpool.
Best player untuk pasukan Liverpool musim ni aku letak tak lain tak bukan Mohamed Salah. Dan worst player untuk pasukan Liverpool aku rasa Darwin Núñez lah, sebab Núñez selain ni tengah struggle juga untuk skor gol. Walaupun dia baru je skor lawan dengan pasukan beli, tapi kita tak dapat nafikan yang Núñez adalah sejenis striker yang banyak gila buang chance. Hampa bukan boleh tengok dia ni hilang chance saja. Hampa ni boleh buka YouTube, hampa tulis compilation miss chance daripada Darwin Núñez. Betapa banyak chance dia hilang untuk pasukan Liverpool. Sedangkan dalam EPL dia ni adalah antara pemain dengan tembakan yang paling tinggi tau. Unpredictable player aku rasa ada dua. Yang pertama adalah Endo, sebab aku tak letakkan apa-apa expectation untuk dia tau, tapi dia boleh perform dengan pasukan Liverpool. Yang kedua adalah Trent Alexander-Arnold. Kita semua tahu Trent Alexander-Arnold adalah antara the best right back dalam EPL maupun dekat dunia. Tapi kita semua tak boleh nafikan yang Trent Alexander-Arnold lagi-lagi last season adalah antara right back yang paling buruk daripada segi defending. Tapi season ni Trent Alexander-Arnold betul-betul mengejutkan aku daripada segi defending dia dan improve banyak daripada segi attacking, daripada segi ball crossing, daripada segi gerakan bola, ball control, semua improve. So season ni dia menjadi antara pemain yang paling penting untuk pasukan Liverpool lah. Walaupun kita kata pemain penting untuk pasukan Liverpool Van Dijk ke, Alisson ke, Salah ke, tapi bagi aku Trent Alexander-Arnold adalah antara pemain penting untuk pasukan Liverpool. Aku rasa kalau Klopp tak ada Arnold memang struggle nanti. Pemain yang patut Liverpool beli aku rasa obvious, depa kena beli left back baru. Sebab lah ni Robertson tengah injured, memanglah dia akan balik Januari nanti. Tapi takkanlah dia baru balik nak pakai dah. Dan dengan lah ni Tsimikas pun injured juga lepas kena dengan Saka itu. So Liverpool kena dapatkan left back baru, ataupun dengan kata Klopp nak bagi kepercayaan dekat player muda. Tapi aku rasa eloklah dapatkan seorang left back baru. Kalau tak mau beli pun boleh loankan saja. Sebab kot-kot lah dia pakai pemain muda, tiba-tiba lingkup habis musim Liverpool. Pemain yang patut jual aku rasa Liverpool tak ada kot, sebab semua pemain boleh stay dekat pasukan Liverpool kecuali player macam Thiago lah kan. Tapi Thiago pun dah nak bagi kontrak dah. Prestasi season ni berdasarkan prestasi musim lepas. Musim lepas kita tahu Liverpool ada musim yang tunggal langgang, saat-saat menang, saat-saat kalah. Tapi prestasi musim ni berdasarkan musim lepas aku bagi 10/10. Sebab kalau tengok prediction dalam EPL, boleh kata semua tak predict pun yang Liverpool ni akan fight untuk title. Tapi hampa tengoklah lah ni, Liverpool tengah fight untuk title. Bukan setakat fight untuk title, depa setakat duduk dekat top table. So kita masuk ke next pasukan pula, iaitu pasukan Manchester City. Untuk transfer pasukan Manchester City, aku rasa ni adalah antara transfer yang kita boleh kata kurang baik untuk pasukan MC. Aku just bagi 5/10 je. Memang macam Gvardiol tu solid, tapi dia still tak justify harga 90 juta euro tu. Dan aku rasa pemain yang bagus untuk pasukan MC mungkinlah Doku. Aku rasa Kovacic ni bagus, tapi dia tak cukup bagus untuk main first in untuk pasukan MC. Hang boleh tengok setiap kali dia main, dia memang boleh gel dengan pasukan, tapi dia tak boleh do something yang macam player-player MC lain yang buat. Macam Kovacic ni kalau main dalam pasukan MC, dia ni just another guy je. Kalau macam Núñez lagi lah 60 juta, tapi struggle nak masuk first in dengan pasukan MC. Best player untuk pasukan MC aku rasa aku letakkan Rodri, sebab tanpa Rodri lah boleh tengok pasukan MC memang betul-betul struggle. Walaupun Haaland adalah top scorer FC musim ni, tapi aku rasa Rodri adalah komponen terpenting untuk pasukan MC setakat musim lah. Worst player aku rasa tak ada, tapi kalau kita nak kata pemain yang kurang prestasi dan berdasarkan musim lepas adalah Ruben Dias. Ruben Dias season ni masih lagi solid, tapi tak sesolid macam musim lepas. Pergerakan dia dalam kotak penalti sebagai seorang defender dah mudah dibaca oleh striker lawan tau. Dan dia ni senang kena makan dengan pasukan lawan. Aku tak tahulah tiba-tiba season ni belah dia lah selalu jadi lubuk. Tapi itulah dia stay solid, cuma dia tak capai lah standard dia macam musim lepas. Pemain yang unpredictable aku rasa tak ada kot, sebab aku rasa semua pemain pasukan MC semuanya perform berdasarkan apa yang kita jangka. Pemain patut beli, aku rasa mereka kena beli perancang baru ataupun pengganti KDB. Kalau bukan pengganti KDB pun, mereka kena dapatkan pemain yang boleh backup KDB. Hang boleh tengok lah ni mereka betul-betul struggle tanpa KDB, sampai Pep terpaksa ubah taktik semata-mata sebab tak ada KDB. Sebab kalau kita ingat balik MC sebelum ada KDB bukan mereka main macam ni tau tu season ni. Walaupun mereka boleh lah juga nampak mereka ni ganti KDB, mereka ni nampak tak struggle bila ada KDB, tapi still performance mereka jatuh juga. Agak rare jugalah tengok pasukan MC ni duduk dekat nombor 4, nombor 3 macam ni. Sebab selalunya kita tengok MC ni paling teruk pun duduk nombor 2. Dan yang patut jual adalah Calvin Phillips sebab mereka dah tak pakai, dan pasukan FC pun memang nak jual. Lah ni dengar kata ada 3 kelab nak beli dia, pasukan Newcastle, Juventus dengan pasukan Manchester United. Tapi aku rasa pasukan yang mungkin akan dapatkan dia nanti adalah Newcastle lah, tak pun pasukan Juventus. MU tu aku sedap kot sebab rival. Kan dah bukan rival dah MU dengan FC kan, kita tak tahulah. Dan prestasi untuk pasukan FC musim ni aku letakkan 7/10. Dia tak adalah teruk sangat, tapi dia tak cukup bagus macam musim lepas. Kita masuk ke next pasukan pula, iaitu pasukan Manchester United. Transfer untuk Manchester United adalah antara transfer yang terburuk lah kalau kita nak compare top
toksik. So aku letakkan rate just 2 per 10 saja. Manchester United dapatkan player macam Andre Onana, Rasmus Højlund, Mason Mount, Ata Bayedire dan banyak lagi lah free transfer macam Johnny Evans. Hang boleh tengok betapa struggle-nya pemain-pemain yang baru MU beli ni untuk perform dalam team. Andre Onana kadang-kadang perform, kadang-kadang tak. Tapi aku rasa kalau nak compare antara semua pembelian, aku rasa Onana yang paling bagus lah. Rasmus Højlund betul-betul struggle untuk skor dalam EPL. Walaupun dekat UCL dia ada 5 gol. Tapi still dalam EPL dalam 15 game baru dia skor sebiji. Kalau Andre Onana dengan Højlund ni main tapi tak perform, Mason Mount ni lagi teruk, tak main langsung. Lah ni Mason Mount tengah struggle dengan injury, tapi dia kata dah balik dah lah. Tapi still setakat lah aku masih lagi clueless pasal apa Manchester United beli Mason Mount. Best player untuk pasukan Manchester United musim ni aku tak boleh nafikan Harry Maguire. Harry Maguire kita boleh kata step up waktu performa player macam Varane. Varane pun performa dia tombak ambing, tapi baru-baru ni jadi perform. Player macam Lindelof memang tak perform. Player macam Licha yang fan Manchester United selalu harapkan pun injured juga. Tapi Maguire berjaya step up waktu semua tak jangka yang dia ni boleh step up. Worst player untuk pasukan Manchester United boleh buat list 5 orang tau. Kau 10 orang boleh tak? Sebab banyak sangat ni worst player. Tapi aku rasa worst player untuk pasukan Manchester United ada 2 lah, iaitu Martial. Sebab setiap kali dia turun, setiap kali dia main memang mengecewakan. Bukan daripada segi permainan, daripada segi work rate dia pun teruk juga. Yang kedua adalah Jadon Sancho disebabkan attitude dia. Unpredictable, aku letakkan player macam Harry Maguire. Sebab kita semua tak jangka waktu awal season yang Harry Maguire ni akan perform bersama pasukan Manchester United. Hang boleh ingat season lepas waktu Harry Maguire nak dimasukkan ke dalam pasukan. Setiap kali dia duduk dalam line up je ataupun masuk minit ke 90 pun, kita akan risau bila Maguire masuk. Tapi lah ni lain pula, bila Maguire masuk, fan-fan Manchester United jadi seronok pula. So aku boleh kata antara the greatest comeback jugalah dalam bola sepak. Dia berjaya tutup mulut haters. Tapi lah ni saya lah injured pula. Pemain yang patut beli, aku rasa Manchester United lah ni tengah kritikal dekat bahagian centre back tau. Sampai terpaksa pakai Johnny Evans sebagai centre back Manchester United. So Manchester United mau tak mau kena dapatkan seorang centre back baru yang betul-betul solid, yang boleh cabar first 11, bukan centre back backup tau. Lah ni dengar kata ada 2 rumor untuk dapatkan 2 pemain, iaitu Jean-Claude Todibo dan juga Giorgio Scalvini daripada pasukan Atalanta. Pemain yang patut jual untuk pasukan Manchester United, worst player tadi lah, iaitu Sancho dengan Martial. Sebab 2 pemain ni bukan setakat pasukan Manchester United boleh dapat duit dan kurangkan FFP, tapi Manchester United juga boleh kurangkan tagihan gaji. Sebab 2 pemain ni adalah antara penerima gaji tertinggi dekat pasukan Manchester United. Sancho 350k tau, gila amat. Prestasi musim ni untuk pasukan Manchester United aku letak 4 per 10 sebab prestasi depa season ni betul-betul tak capai expectation macam last season. Sebab hang boleh tengok prediction kebanyakan orang, ada juga yang predict MU champion EPL tau berdasarkan prestasi musim lepas. Tapi prestasi musim ni nak masuk top 4 pun struggle. So itulah sebabnya aku letakkan 4 per 10. Kita masuk ke next pasukan pula, iaitu pasukan Tottenham Hotspur. Untuk transfer, kalau kita nak compare antara tim-tim Big Six ataupun semua tim dalam EPL, aku rasa Spurs adalah antara pasukan dengan transfer yang paling bagus waktu sama itu. Sebab mereka berjaya dapatkan James Maddison daripada pasukan Leicester, waktu pasukan Arsenal dapatkan Kai Havertz, waktu Liverpool dapatkan Szoboszlai, waktu pasukan Manchester United dapatkan Mason Mount. Transfer Maddison ke pasukan Spurs ni boleh kata tak dipandang juga tau. Mereka berjaya kekalkan 2 pemain mereka, Pedro Porro dengan Kulusevski. Dan mereka berjaya dapatkan 2 pemain yang kita tak jangka boleh perform season ni, iaitu Mickey Van de Ven dengan Vicario, goalkeeper mereka. Aku rasa kalau kita nak tengok semua pemain yang Spurs beli, mungkin seorang je kot yang kurang perform, iaitu Brennan Johnson. Yang lain semua perform. Best player untuk pasukan Spurs aku letakkan Son Heung-min. Lah ni top scorer untuk pasukan Spurs, memang jadi tunjang utama kepada serangan pasukan Spurs lah ni. Worst player untuk pasukan Spurs tak adalah worst, tapi aku rasa dia ni dah tak layak dah untuk main pasukan Spurs, iaitu Højbjerg. Højbjerg adalah season antara komponen penting tau dalam pasukan Spurs. Tapi season ni dia ni dah tak dapat dah main first E. Tapi setiap kali dia main first E ataupun dia ni masuk, dia ni akan cause trouble dekat pasukan. Dengan dia ni selalu ralik, selalu miss pass. Aku dah penat dah tengok dia main. Pemain yang patut Spurs beli aku rasa adalah backup untuk James Maddison, ataupun pemain yang boleh main first E juga untuk pasukan Spurs attacking midfielder. So boleh ada bersaing dengan James Maddison, ataupun mungkin Postecoglou boleh guna sekali dua-dua pemain nanti bila dua-dua fit. Pemain yang patut jual aku rasa adalah Pierre-Emerick Højbjerg lah. Sebab aku rasa standard dan juga cara permainan dia tak sesuai dengan Postecoglou. Prestasi musim ni kalaulah disebabkan mereka dia tak kalah straight hari tu, aku bagi 10 per 10 lah. Tapi prestasi mereka musim ni aku bagi 8 per 10. Sebab kalau nak compare dengan musim lepas, musim ni jauh lagi bagus berbanding musim lepas. Kita masuk ke next pasukan pula, iaitu pasukan Chelsea. Transfer untuk pasukan Chelsea walaupun dia pun spend 400 juta tau waktu sama itu. Tapi kalau kita nak kira pemain yang betul-betul perform, boleh kira dengan jari. Setakatlah pemain yang betul-betul perform yang tunjukkan harga dia berbaloi adalah Cole Palmer. Nkunku baru balik daripada injured. Moses Caicedo masih lagi tak jumpa rentak permainan dia. Romeo Lavelle baru buat debut dengan pasukan Chelsea, so tak boleh judge dia. So itulah aku rasa transfer Chelsea adalah antara transfer yang agak teruk juga, walaupun mereka ni dah spend tinggi. So aku bagi 2 per 10.
Best player untuk pasukan Chelsea aku letakkan Cole Palmer, bintang muda yang main daripada pasukan MC yang tak ada siapa predict pun dia ni akan perform dengan pasukan Chelsea. Worst player setakat lah aku letakkan Moises Caicedo kot, disebabkan harga dia 100 juta lebih main dekat pasukan Chelsea, tapi setakat lah dia masih lagi belum menunjukkan tanda harga dia tu betul dengan prestasi dia. Unpredictable player yang perform yang kita tak jangka adalah Cole Palmer. Seriously, sebab Cole Palmer hang boleh ingat balik hang cuba rewind balik waktu Chelsea mula-mula beli dia daripada pasukan MC, tak silap aku tentu harga 40 juta lebih kot. Waktu tu ramai kata Chelsea kena scam, beli player muda yang pasukan MC baru guna, baru je tebus akademi, tiba-tiba MC boleh jual dengan harga 40 juta. Tapi lah ni kita tengok, barulah kita tahu yang Cole Palmer adalah antara pemain yang paling murah yang Chelsea pernah beli. Sebab kualiti Cole Palmer yang ditunjukkan dekat pasukan Chelsea, aku rasa kalau Chelsea beli dengan harga 60 juta pun berbaloi juga. Sebab dia ni muda lagi, England, lepas tu pandai creating chance, pandai score goal, penalty tackle yang tenang, walaupun dia masih muda lagi. So aku rasa memang pembelian Cole Palmer ni adalah pembelian berbaloi dan semua tak jangka dia ni akan perform dengan pasukan Chelsea. Pemain yang patut beli, ni bagi aku memang wajib, iaitu Chelsea kena beli keeper baru, bukan striker baru. Sebab hang boleh tengok season ni, walaupun hang boleh tengok lah setakat lah Petrovic main dengan bagus juga dengan pasukan Chelsea, tapi aku rasa Chelsea perlukan seorang goalkeeper yang betul-betul solid untuk main first E dengan pasukan Chelsea. Sebab Robert Sanchez sebelum ni, dia adalah antara punca Chelsea bolos banyak gol. Walaupun dia memang padu daripada segi shot stopping, tapi daripada segi ball contribution, dia ni memang teruk gila. Player patut jual aku rasa tak ada kot, tapi kalau dia nak dapatkan player baru, aku rasa dia ni kena jual lah certain player depa. Tapi setakat lah aku tak dapat nampak lah pemain patut Chelsea jual. Mungkin Armando Broja ke, kalau Nicolas Jackson tu dia baru main, takkanlah nak jual balik kan. Kata dia nak Drogba. Prestasi season ni untuk pasukan Chelsea 3/10. Contohlah kan kalau kita nak compare dengan satu lagi pasukan tengah tak perform, iaitu pasukan Manchester United. MU ni pun tara dia tak perform, nampak lagi lah boleh bersaing untuk masuk Europe. Kalau tak dapat masuk UCL pun boleh masuk Europa League, masuk Conference League. Tapi Chelsea setakat lah dia pun memang start dekat nombor 10 tau. Dan possible dia pun untuk jatuh ranking bawah lagi tinggi tau daripada possible dia pun nak naik. So itulah prestasi Chelsea memang teruk gila season ni, aku bagi 3/10 je. Kita masuk ke next team iaitu pasukan Newcastle United. Transfer Newcastle United aku bagi 5/10 je. Tapi transfer mereka fail bukanlah disebabkan kesilapan mereka beli pemain, tapi disebabkan mereka ni tak ada luck. Contoh macam Tonali kena ban, walaupun awal-awal dia main dekat pasukan Newcastle memang perform gila. Harvey Barnes baru main dekat pasukan Newcastle injured pula, tapi nasib baik lah Anthony Gordon step up. Best player untuk pasukan Newcastle, walaupun dalam beberapa game kebelakangan ni dia adalah pemain yang paling teruk untuk pasukan Newcastle, tapi kita tak boleh nafikan yang Kieran Trippier adalah best player untuk pasukan Newcastle pada musim ni. Worst player untuk pasukan Newcastle bukanlah disebabkan prestasi dia, tapi disebabkan attitude dia adalah Sandro Tonali. Memang tak ada Sandro Tonali ni lah buatkan pasukan Newcastle yang awal-awal season betul-betul solid, tiba-tiba jatuh terus. Unpredictable player aku letakkan Lewis Millie, pemain muda pasukan Newcastle United. Tak ada siapa pun jangka dia nak step up, sebab tu ni krisis injury dekat bahagian midfield pasukan Newcastle memang teruk. Sampailah Eddie Howe terpaksa mainkan Lewis Millie, tapi Lewis Millie buktikan yang lepas ni kalau pemain macam Sandro Tonali balik pun, Sandro Tonali kena fight dengan player macam dia. Aku rasa Lewis Millie adalah pemata baru lah yang Newcastle jumpa dalam pasukan mereka. Pemain yang patut beli tak lain tak bukan adalah goalkeeper baru. Dubravka memang tak capai kualiti untuk jadi first in untuk pasukan Newcastle. Hang boleh tengok season ni lepas Pope tak ada, Newcastle senang gila nak bolos gol, walaupun pasukan lawan tu ada chance sikit. Sebab sebelum ni hang dapat tengok lah Nick Pope dekat pasukan Newcastle, dia kalau bolos pun hang boleh tengok lah tembakan yang dia hadapi betul-betul banyak. Tapi Dubravka daripada segi gerakan dia dalam kotak penalti, gerakan dia daripada segi shot stopping, positioning dia, boleh kita tak capai piawai untuk first team goalkeeper untuk pasukan Newcastle. Nak jadi goalkeeper Newcastle waktu dia main dekat bottom league tu boleh lah kan. Waktu sebelum Pak Arab tu main, sebelum Pak Arab main kan Newcastle tak perform, waktu tu dia sesuai lah jadi goalkeeper utama pasukan Newcastle. Tapi lah ni Newcastle dah level up dah. So aku rasa Dubravka memang tak sesuai jadi first E goalkeeper untuk pasukan Newcastle. Prestasi musim ni setakatlah mengecewakan, aku letakkan 5/10 je. Untuk pasukan Aston Villa, transfer mereka aku letakkan 7/10. Pemain-pemain dia beli boleh kata memang fashion, contoh macam Moussa Diaby, Pau Torres, dan mereka dapatkan Tielemans dengan free je. Aku tak boleh faham lah pasal apa tim lain tak dapatkan Tielemans ni dengan free. Tapi aku boleh kata pemain yang paling jadi kunci untuk pasukan Aston Villa adalah Pau Torres. Hang boleh tengok bila dia injured, defense pasukan Aston Villa nampak kurang solid sikit. Best player untuk pasukan Aston Villa aku letakkan Douglas Luiz, defensive midfielder pasukan Aston Villa. Dengan kata lah ni Arsenal nak beli 100 juta pula tu Aston Villa minta. Worst player, pemain yang tak capai expectation berdasarkan musim lepas, aku rasa aku letakkan Jacob Ramsey. Sebab musim lepas Jacob Ramsey ni adalah pemain yang paling aku minat tau dekat pasukan Aston Villa. Dia ni lebih kurang macam cheap version Jude Bellingham. Muka pun lebih kurang sama dah. Tapi sayang season ni dia boleh kata tenggelam jugalah dengan kehebatan player macam John McGinn, dengan kehebatan player macam Leon Bailey, Moussa Diaby, Oli Watkins. Dia kurang daripada segi contribution dan juga daripada segi permainan dia. Unpredictable player aku rasa aku letakkan John McGinn. Walaupun season lepas dia perform juga, tapi season ni dia memang ada betul-betul season yang bagus. Setakat lah dengan pasukan Aston Villa dia dah main 28 kali dan berjaya buat 11 gol contribution
Newcastle, 7 gol dan juga 4 assist untuk pasukan Aston Villa. Pemain yang patut beli aku rasa tak ada aku untuk pasukan Aston Villa sebab pemain depa semua solid dan aku rasa memang tim depa dah sempurna dah. Tapi itulah macam play-play injet macam Pau Torres tu kena tunggu depa balik dululah. Sebab lah ni kalau hang tengok tim Aston Villa daripada goalkeeper sampai ke striker semua boleh kata solid dah. So aku rasa kalau nak touch up pun tak ada kot. Pemain patut jual pun aku rasa tak ada juga untuk pasukan Aston Villa. Tapi kalau Arsenal go 100 juta untuk Douglas Luiz, aku rasa better depa go je lah lepaskan. 100 juta tu untung besar. Kalau prestasi pasukan Aston Villa berdasarkan musim lepas, aku bagi 10/10. Sebab pasukan Aston Villa adalah antara pasukan yang kita tak predict langsung untuk masuk dekat top 4. Dan setakatlah depa duduk dekat tempat ketiga tau. Kalau tak depa kalah dengan pasukan MU hari tu, depa ni dah fight-fight dengan Liverpool dah. So itulah video kali ni, analisis prestasi antara pasukan top 6 dalam EPL dan juga dua pasukan lagi iaitu pasukan Newcastle dengan pasukan Aston Villa. Kalau hangpa tak setuju dengan pendapat aku, hangpa boleh komen dekat bawah, okey? Apa pendapat hangpa? So itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.